Okey, hari ni kita nak cuba satu lagi interaksi ya di dalam Google Meet ya yang kita boleh gunakan, iaitu kita guna whiteboard.fi ni ya. Whiteboard.fi, free online whiteboard for teachers ya. Whiteboard.fi is an instant formative assessment tool for your classroom, providing you with a live feedback and immediate overview over your students ya. Maksudnya dia ada satu dia mempunyai whiteboard ya untuk cikgu-cikgu dan juga untuk setiap student. So dia berbezalah dengan Jamboard kan. Macam kalau Jamboard tu ada banyak board dan satu board tu ada aktiviti berkumpulan kan. Jadi kumpulan ni boleh contoh-contoh kat board kedua, board pertama, kumpulan yang lain boleh board yang kedua. Tapi yang ini kita boleh monitor semua pelajar dapat boardnya masing-masing ya. Okey, jadi sebenarnya free online whiteboard tool for teachers and classroom. So dia ada cerita kat sini, kita boleh tengok lah. Maksudnya dia membantu kita untuk engage dengan students kita lah. Ya. Okey, so kenapa dia sangat awesome? Okey, kita boleh create class dan kita boleh suruhlah pelajar masuk, ada link kita bagi ataupun QR code, dan semua akan dapat satu individual digital whiteboard. Di mana diorang boleh lukis, diorang boleh tulis, diorang boleh annotate image, ada math equations untuk matematik pun ada ya. Yang kita gunakan formula matematik pun ada. Dan juga kita boleh sebagai seorang guru, kita juga boleh nampak lah whiteboard tu dalam secara real time, on the spot kan. Jadi kita boleh follow lah progress dia, kita boleh tegur on the spot kalau student tu salah ke tak kan. Dan students hanya tengok dia punya saja dan cikgunya. Jadi ada privacy kat situ. Dia whiteboard.fi ni adalah instant formative assessment. Jadi kita boleh gunakan sebagai kita punya PBD, penilaian PBD untuk classroom kita, di mana di samping kita buat penilaian PBD, kita juga boleh buat live feedback dan immediate overview untuk kita punya students. So best lah ya untuk seluruh kelas, di mana dia akan melibatkan semua student dan semua pelajar berupaya untuk menjawab, termasuklah yang malu kan ya, sebab jawapan diorang ni, jawapan student ni hanya, kalau kita tengok sini dia kata you as a teacher see, boleh nampak semua students whiteboard in real time. Tapi students only can see their own whiteboard and the teacher saja. Okay. So dia ada ajar dekat sini lah ya, cara-cara insert math symbol, ada untuk maths pun ada ya. Using the maths editor, where you can type using a graphical interface. Okay, kita letak je, insert je teks tu, dia akan, kita boleh tengok dekat maths editor ni. Dan juga kita boleh upload PDF ya. Ini kalau kita tengok ada yang berbayar ya. Kita akan tengok mana yang free lah. Sebab sini kita boleh tengok lah ya. Cara mungkin saya rasa yang star ni semua yang berbayar lah kot kan. Yang tak ada star ni free lah. Kita boleh you can easily save all your student whiteboard images as a PDF file that can be saved locally to your device. Kita boleh save ya. Lepas pelajar-pelajar ni buat, pelajar katalah kita push soalan tu kepada student tu dia boleh save dan dia boleh hantar ke Telegram kita boleh check pun. Tu pun kelebihan dia jugalah. Okay, sini pun kita maths pun dia ada latex code dia untuk guna maths editor tu. Dan dia juga ada versatile tools. So macam kita tengok macam-macam ada. Jadi kita boleh explore lah satu-satu ya. Okey, jadi sebenarnya kalau kita nak guna ni, ada banyak cara ya. Kita boleh register ataupun register kita boleh lah ya, register sebagai teacher lah. The free version can always be used. Dia cakap the free version can always be used without registration. Sebenarnya bila kita tak mendaftar pun kita boleh guna juga free tu, tapi bila kita registering as a teacher, kita boleh berupaya untuk purchase license dan kita boleh banyak dapat functionality dia lah.
So bila kita register je, kita punya 7 hari free premium trial will automatically begin. So kalau kita tak nak cuba, tak apalah kan. So login pun boleh. Login ni lepas kita dah login as teacher, don't have an account, register here. So pun boleh juga kita nak login, ataupun kalau nak mudah kita just buat sini sajalah, new class ya, kita create new class dan kita letaklah esok kita ada kelas apa. Katalah kita nak bagi kelas apa, sains teras 4 aktif. Okey, esok saya nak buat Google Meet dengan pelajar-pelajar ni kan. Okey, dan dia pun tak boleh banyak teks dia ada limit dia. Okey, okey, ni kalau kita nak receive update lah. Kalau tak nak, tak apalah ya. Ni semua tak payah. Ini kalau kita nak bagi student tu tunggu kita kan, betul dah kita sampai pun kita masuk. So ni tak payah pun tak apalah. So kita create new class. Okay, dan your student can now access this class by visiting. Okay, so kita boleh bagi code ini ya. So copy URL dan kita boleh letaklah ya dalam Telegram pelajar-pelajar ya, untuk esok kan. Kita boleh ready, so kita boleh bagi kepada pelajar-pelajar kita lah ya. Dan kita juga boleh show kita, siapa yang ada phone, kita boleh suruh dia scan QR code. So pun boleh juga. So mana-mana lah. So their whiteboard will appear here automatically. Okay, so sekarang ni kita using free version of whiteboard.fi. So dia sudah kalau kita nak upgrade lah, kalau nak upgrade to unlock our features ya. So dia sudah kita upgrade lah. Okay, tak apa, sebenarnya yang free pun dah okay ya. Okay, so okay, so bila kita dah sampai sini kan, tadi kita dah copy paste link ni. Okay, katakan saya, okay, saya kecilkan ni, saya nak buka sebagai, okay, sekejap ya. Okay, katakan saya buka satu lagi. Okay, saya sebagai guru dan katalah sebelah ni pelajar yang masuk. Jadi saya akan copy URL. Okay, saya copy di sini dan saya masuk. Okay, so dua paparan ya, paparan pelajar dan juga paparan student. Okay, so bila student tadi dia dah letak link dia, tak kisahlah dalam phone ke, dalam laptop ke, sama je. So dia akan nampak macam ni, I agree saja, dan dia akan masuk dengan nama dia lah. Okay, contoh saya masukkan nama ya, bagi nama mungkin kita kata Fatzana yang masuk, katakan ya. Okay, so pelajar tu akan join whiteboard class. Okay, jadi kalau kita tengok di paparan guru ya di sini, okay, kalau kita tengok ya, okay, ini paparan student whiteboard dan ini adalah, okay, kita tengok dua paparan sekarang ni. Okay, kalau kita tengok nama pelajar tadi tu, okay, dah masuk dah ni dia, Fatzana ni ya. Jadi katakan tadi kalau kita buat macam waiting list at the lobby tadi, so kita boleh nampak lah banyak nama kat sini, nak bagi kita benarkan pelajar ni masuk lah kan. Okay, so sebenarnya bot ni di sini maksimumnya dia tak cakap lah whiteboard FI ni berapa maksimum pelajar ataupun berapa whiteboard yang ada. Kalau 30 orang pelajar yang join, memang 30 bot akan ada di sini. Ni Fatzana kan, so kalau ada ramai lagi, so ramai banyaklah bot dekat sini. Tapi kalau boleh kita buat dalam 50 ke bawah ke kan, so bolehlah kita control sikit kan, sebab
kita takut kita sebagai guru nak review semua diorang punya buat pun takut agak berat lah kan, kita punya laptop tu makan data dan sebagainya kan. Jadi kalau kita tengok sini, okey, untuk tugas guru pula, okey, so guru akan klik di sinilah ya, toggle my whiteboard, dan sini ada for search students. Kalau student ramai kita type je nama dia. Okey, sini adalah tak ada apalah ya, ini untuk kita enablekan untuk kita hide student name dan sebagainya. Ada di sini ya, save all whiteboard as PDF. Sini pun bolehlah kita guru akan save semua soalan-soalan dia kan, yang dia bagi tu. Dan juga pelajar pun boleh ya, save whiteboard as image, dan bila dia klik save ni, dia juga boleh hantar kepada guru lah kan. Okey, so katakan saya klik sini, toggle my whiteboard untuk kita mulakan. Okey, bila saya tulis di sini ya, contohlah yang paling simple ya. Okey, 2 campur 1. Okey, sama dengan berapa? Ya, okey, so cikgu tanya soalan ya. Jadi kita akan push soalan ni kepada student. Okey, kita push, dan kita ada 3 perkara sini. Push to student all pages. Katakan kita dah siap semua, kita boleh push kepada student kita semua pages tu, ataupun kita push to student current page. So apa yang kita buat ni tadi, yang tadi kita buat satu page ni, kita boleh push sahaja, ataupun kita push to student as background current page only. Maksudnya tadi saya lebih suka untuk push student as background supaya dia tak kacau soalan kita kalau kita tak buat sebagai background kan. Jadi dan kalau kita ada image ya, saya sini. Okey, kalau kita tengok sini, ini untuk draw. Okey, ini untuk draw lines ya, nak buat lines. Okey, ini rectangle shape semua ya, circle. Okey, untuk apa ni, circle. Ini untuk kita text ya, text. Ini untuk kita insert image. Okey, insert PDF ni kalau kita klik, saya rasa hanya untuk yang ada license saja, so tak boleh insert PDF dah. Kalau kita ada soalan, kita tukarlah. Kalau soalan tu bentuk PDF, kita tukar kepada image ya. Okey, kita ada sini untuk cut, copy, paste ya, undo semua. Okey, untuk reset, untuk zoom in, zoom out untuk reset zoom sini. Ini untuk pen tool. Okey, ini untuk download. Okey, ini okey, so lepas tu okey, ini untuk maths lah ya, insert maths. Okey, so insert music sheet pun ada. Okey ya, ada insert dan insert. Kalau kita tengok sini untuk matematik kan, large grid untuk music punya. So macam-macam lah dia bagi kan. Okey. Untuk flattening this image, will take everything and move it to the background. So saya cadangkan kalau cikgu ada soalan-soalan bentuk image, kita tak nak student ganggu image tu, kita flattenkan image gambar tu kan. So kalau kita tak nak macam ni, kita undo saja. Okey, kalau kita ni untuk undo, dan okey, ni untuk color, untuk eraser ni untuk line style lah dia punya apa, bila kita tulis tu nanti dia punya size lah kan. Okey, so okey, katakan kita nak kembali ke normal katakan okey ni ya, kalau kita tak nak, kita delete saja. Okey, katakan kita tak nak kotak ni dah, kita just boleh tambah lah ya. Kita boleh tambah dekat bawah ni untuk bagi pada student. So sekarang sudah ada 2 lah. Ini untuk kurangkan, ini untuk tambah. Dan kita boleh, okay, kata kita kan, kita boleh tambah, sini kita boleh kurangkan lah, dan dia hilang ya. Okey, katakan kita nak hilangkan kotak ni. Kita pergi ke bawah ni, kita just
delete page kat bawah ni, delete page. Okey, jadi itulah cara dia. Okey, contohnya katakan saya nak insert image Okey, PDF tak boleh, tadi kita dah tekan. Okey, contohnya lah Okey, saya buat dulu matematik, katakan saya pilih board ni. Okey, saya tulis okey, jap, saya ambil pen sini ada draw. Sini untuk line. Okey, saya draw 2 tambah 1. Okey, sama dengan berapa? Okey, jadi macam saya cakap tadi, untuk push kepada student, kita lebih baik kita guna ni lah, push to students as background. Okey, current page only, yang kita current page yang sekarang lah. So kita push kepada student, dan kita akan dapat sini your teacher whiteboard was pushed to you. So nampak tak dekat student? So student pun dia ambil lah, draw lah pen, dia guna pen lah kan. Dia kata 3 dekat situ. Okey, tengok size kecil kan, size dia boleh pergi kat settings ni, line width ni bagi besar sikit, kan. Kita katalah dia nak padam, erase. Okey, use the eraser tool. Okey, clear foreground but keep background. Okey, nampak ni clear both. Sebab kita dah kata tadi sebagai background, kita tadi push per student tadi kan, kita push student as background, so kita tak perlu risau lah, so dia boleh padam je. So use eraser tool, dan nampak tak, dia tak boleh padam yang kita bagi tadi, sebab kita yang bagusnya, sebab kita tadi kita dah letak push to student as background. So kalau kita buat background, memang takkan pelajar tu katalah dia nak padam kan, use the eraser tool, so dia tak boleh padam kita punya. So dia boleh jawab lah 3 sudah besar kan. Okey, jadi katakan dia nak guna color-color pun boleh kadang student ni dia nak guna color pun boleh. Jadi dia padam ni, so dia boleh guna warna-warna yang lain, suka hati dia lah, asalkan dia bagi jawapan. Dan kalau dia bagi jawapan yang salah, kita boleh tegur lah. Okey, dia boleh pilih kat sini, katakan dia nak bagi warna hijau, katakan, so dia dapat tulis. Okey, jadi dekat tempat cikgu ni, cikgu akan dapat lihat ini student yang dia ada ni. Okey, ni nampak tak dekat student Farzana ni, guru boleh nampak jawapan yang diberi oleh pelajar kan. Okey, kita akan nampak lah dekat student ni jawapan dia, dan kita klik dekat board dia dan nampaklah besar sikit ni dah jawapan dia. Dan kita boleh bagi komen kita letak komen, tapi ni untuk purchase tak boleh. Okey, view feedback history pun untuk yang ada purchase sahaja. Enter student live lesson pun untuk yang ada purchase sahaja. So kita boleh cuba kita tengok, boleh tak bagi quick live pun tak boleh. Okey, quick thumbs feedback pun tak boleh, dan juga pun tak boleh kan. Jadi dia adalah dia punya okey, dia adalah dia punya yang dia tak boleh bagi tu kan. Nak insert smiley tu pada soalan ni, dia boleh insert lah pada soalan dia boleh insert smiley pada sini. Dia suruh student kan jawab ya. Tapi jadi dekat sini bila kita klik ni, untuk kita bagi feedback ni kita kena ada premium lah, purchase license lah. Jadi tak boleh kita bagi, just kita berinteraksi dengan pelajar sajalah, ataupun kita minta pelajar tu save save PDF hantar kepada kita lah kan. Ya. Okey, jadi kalau kita push soalan, kalau kita push tadi ni ya, so adalah kita push kan, tadi tak ada emoji kan, tadi tak ada emoji. Oh, ni untuk pusingkan emoji tu ni, simbol ni. So dapatlah emoji juga pada student tu ya. Tapi pada jawapan dia kita kena ada premium lah ya. Untuk okey, katalah kita dah push tadi ni, kita push yang tambahan tadi, automatik jawapan dia hilang lah kan. Jadi sebelum kita nak push kepada student tu,
pastikan kita buatlah dulu siap-siap ya, kan. Jadi semua soalan tu kita dah buat siap-siap baru kita push. Kalau tak nanti bila kita add yang baru, kita push yang baru, student punya jawapan tadi dah hilang pula kan. Jadi kalau kita tengok sini berserta dengan kita punya emoji tadilah, ya, dan kita cakap jawapan dia betul lah. Okey, dan kita juga boleh save lah jawapan pelajar ni ya, save all whiteboard as PDF. So semua whiteboard yang kita buat soalan tadi kita boleh save sebagai whiteboard, dan pelajar juga dia boleh save whiteboard dia ya, yang dia dah buat tu sebagai image, dia save. Lepas tu dia boleh bagi kepada cikgu, ataupun cikgu pun boleh save lah student ni punya ya. Tapi dengan syarat setiap kali buat ya, contohnya setiap kali kita dah buat satu, kita save lah, kan. So you can save all your student whiteboard as a PDF file. The whiteboard will be saved in their current state. Please select the option below and click save as PDF to generate PDF. So nanti dah habis semua, kita boleh include teacher whiteboard tu and then kita save as PDF lah. So inilah sebenarnya apa yang berlaku, di mana kita boleh nampak lah, kita boleh monitor lah ya, student punya jawapan ya. Kita klik di sini, kita boleh nampak lah. Okey. Okey, katakan ya, okey, saya tunjuk ni. Okey, katakan kita buat kelas, kita nak masukkan soalan macam soalan bergambar. Okey, jadi contoh saya masukkan soalan bergambar yang ini. Okey, jadi kalau kita tengok sini, okey, nama student dah masuk. Okey, so kita nak masukkan soalan ya. So kita go my whiteboard ni. Okey, katakan kita nak masukkan gambar pula. Gambar ya, sebab dia tak boleh masukkan PDF ya, sebab kalau kita masukkan soalan bentuk PDF, kita kena ada license lah. Okey, jadi kita masukkan image ya. Kalau kita ada soalan PDF, tukarkan saja kepada bentuk image ya. Okey, contoh saya ambil soalan ni. Okey, saya masukkan. Okey, katakan kita nampak macam kecil sangat ya. Kita pun boleh besarkan zoom di situ ya. Okey. Jadi kita nak belajar tentukan bilangan murid bagi setiap kumpulan yang dia kena tengok siapa yang boleh menggulung lidah berapa orang, siapa yang tak boleh menggulung lidah berapa orang. So dia kena tulis kat sini lah. Jadi ni macam soalan TP1, TP2, kita tengok dia faham ke tak topik ni kan. Jadi kita boleh push lah soalan ni, tapi sebelum kita push, kita flatten. Ini ada satu ciri kat sini ya, kita panggil flatten the image. Kita klik sini dan flattening the image will take everything and move it to the background. So, kita jadikan dia flatten lah. So budak tak boleh padam, tak boleh delete dan sebagainya. Dan dia hanya bagi jawapan je kat situ kan. Okay, so kita push. Okay, push to students as background, current page only. Ya, kalau kita dah current, untuknya push to students as background. Saya lebih suka guna yang inilah, current page only. So kita push dan kita akan dapat dekat pelajar ni ya, soalannya, your teacher's whiteboard was pushed to you. Okay, so dia dah dapat lah. Okay, katakan budak ni kata cikgu kecil sangat, so dia boleh je dia besarkan kat situ. Okay, so dia boleh besarkan dekat phone pun boleh ya. Okey, dan dia pun tak boleh nak padam ke apa ke, sebab kan sebab ni dah flatten sebagai image lah. Okey, jadi dia kena kira lah. Okey, bila dia nak kira boleh menggulung lidah ke tak, so dia boleh ambil lah ya. Okey, katakan dia nak guna pen color-color kan, dia boleh buat je.
Okey, yang boleh menggulung lidah, katakan warna hijau. So dia kira. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okey, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, katakan dia dah kira so dia 15 orang. Jadi dia boleh tulis jawapan lah yang boleh menggulung lidah. So dia pun tulis jawapan. Katakan dia nak warna biru kan. So dia pun tulis 15. Okey. Kan? Ataupun kalau dia tak nak tulis perkataan. Okey, mana eraser ni? Okey, katakan you use the eraser tool ya. Okey, so dia tak faham soalan. Okey, katakan dia nak buat text box pun ada sini, tak silap saya sini ada tadi. Okey, A ni stands for text. So dia boleh je tulis 15. Okey. Dan dia boleh tu ya. So dia boleh tulislah jawapan dia kan. Lepas tu yang tidak boleh menggulung lidah. Okay, katakan dia ambil color merah ya. Okey, tidak boleh. So ni 1. Oops. Okey, balik ke asal ni untuk balik asal. Okey, pilih pen. Okey, katakan dia nak warna merah. Okey, so dia tandalah ya. Tidak boleh menggulung lidah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 7, 8, 9, 10. So teks ni pun tadi dia dah boleh tukar warna juga. Okey, so balik ke asal, klik cursor tu, kita klik sini. Dia pun dia nak tukar color pun tak apa. Okey, so katakan sini dia kata 10 tadi kan. So insert text. Okey, so dia boleh tulis. Oops. Dia tak kat sini. Okey, dia tulis 10 katakan. Okey. So kita kena ubah lah. Ada tak? Okey, klik je. Dia klik kot mana-mana tu. Okey, so dapatlah 10 kat situ. Lagi sekali ya. Masuk saya tadi. Okey, dia undo. Yang ni dia undo kan. Okey, dah akan masuk teks. Okey, dia klik kat sini ada besar. Dia bertindih tak apa. Buat je 10. Lepas tu klik je mana-mana. So dia akan ubah lah. Okey, so dia boleh bagi jawapan macam ni. Jadi kalau kita tengok dekat student punya whiteboard, macam guru boleh tengok ya. Okey, ni whiteboard yang soalan pertama cikgu yang dah push kepada student. So dia boleh tengok jawapan Farzana ini. Okey, so betul 15 dan 10. Jadi sebenarnya kita boleh bagi feedback, tapi bestnya kalau kita betul-betul nak gunakan wifi ni, kita kena purchase ya untuk whiteboard comment ya. Ada quick reaction juga, bagus ke tak. Tapi kita tak boleh gunalah sekarang sebab masalahnya kita tak ada license tu. So kita boleh bagi komen lah pada pelajar tu dalam Meet. Okey, so dah dapat satu. Okey, kita pun check semua student ya. Betul tak jawapan kan? Okey. Lepas tu kita nak tambah soalan. Katakan kita tambah lagi insert page. Okey, kita pergi ke sini pula. Okey, pak kecil sangat, cikgu boleh soalan ni cikgu boleh potong lah kan. Untuk dia buat graf sahaja. Dan yang soalan bawah ni kita boleh asingkan lah untuk kecilkan kan. Okey, contohnya gambar ni kita boleh potong ya. Gambar ni kita boleh potong ya. Kita ambil snipping tools ya. Kata ni gambar yang soalan tu yang kita ada. So kita boleh potong ya. Kita guna snipping tool. Okey, kata kita tadi kita nampak kecil sangat kan. So kita ambil snipping tool ni, kita satu kotak tu hanya untuk soalan ni saja. Macam tu. So kita save as. Okey, soalan graph kan.
Lepas tu untuk yang soalan lain ni, yang ni mungkin kita bahagikan kepada 2 part. So pentinglah snipping tool ni kan. Kita boleh gunalah. Ni satu lagi part. Okey, save as. Okey, katakan saya namakan dia graf 2. Okey, so save. Jadi kalau kita tengok perbezaannya, kalau kita hantar soalan, okey, contoh ya, saya okey. Kalau tengok sini, katakan okey, saya push. Okey, katakan saya delete lah soalan ni. Okey, saya tengok macam kecil sangat kan. Dia delete kat sini. Okey, so saya add lagi. Okey, katakan saya nak push student tu soalan lain. Okey, kita repair balik ya. So saya dah repair tadi, saya hanya nak hantar saya punya graf sahaja. Okey, saya pun ambil graf ni. Okey, graf tadi. Okey, jadi kita boleh nampaklah hanya graf sahajalah. Okey, dan kita boleh flatten the image dan kita push kepada student. Push student as current background. Okey, so kalau kita tengok kat sini ya, ni paparan pelajar. Okey, so apa pelajar ni buat? So dia akan dapatlah soalan daripada guru. Student. Okey, so dia boleh buat kerja dia lah. Okey, so dia buat line tadi ni untuk 15 orang ya. Okey, so yang satu lagi ni untuk 10 orang kan. Okey, so dia lukis. Okey. Dia boleh tukar color lah, katakan dia nak color hijau, katakan. Dia klik saja, dia boleh tukar color yang dia nak lah. Kan. Okey, so dia dah siap. Okey, so bila dia dah siap, okey, dia pun cikgu pun tengok hasilnya. Okey, guru akan tengok di bawah lah. Ni. So lebih jelas sikit lah kan. Jadi guru boleh nampak lah apa yang dilukiskan ya. 15 dan 10 kan. Jadi dan pelajar ni boleh tengok lah besar kan apa yang dia buat lah. Okey, dan guru boleh check ya hasil dia. Kalau kita nak tengok besar, kita mungkin boleh adjust ini. So kita boleh nampak lah jawapan pelajar dekat sini ya. Okey, katakan kita nak bagi soalan seterusnya, kita tambah. Okey, kita ambil soalan yang nombor 2 tadi. Okey, untuk dia jawab soalan ya. Okey, kita nak tengok dia dapat tak jawab soalan variasi ni. Okey. Oops. Okey, sini kan. Okey, kita nak tambah soalan. Okey, katakan kita ambil soalan yang seterusnya. Okey, itu dia soalan tu ya. Ni soalannya dan kita nak push kepada dia lah. Kan, kita nak push kepada pelajar ini. Dan kalau boleh kita centerkan soalan ni ke atas sikit. Macam tu. Supaya dia boleh tengok lah kan. Kita adjust. Tadi soalan tu ke bawah sangat kan. So kita adjust dia ke atas lah. Okey, so jangan lupa flatten the image. So kita push. Okey, kita push dia punya whiteboard.
Okey. So dia dapat dah soalan ni. Okey. Jadi kita bila cikgu tu adjust betul-betul tu ya, dia boleh dapat lah. Okey. So ni adalah paparan student ni adalah paparan student. Okey, tadi cikgu tu dah adjust naik atas sikit kan. So kita kena adjust lah supaya dia boleh nampak. So dia boleh jawab lah apakah jenis variasi. So dia nak tulis dengan pen pun boleh. Tulislah kan. So jawapan dia, so dia boleh type dekat sini. Ni perkataan lah. So dia buat, dia tak perlu drag Okey. Variasi selanjar, dia hanya klik saja. Variasi tak selanjar. Okey. So bila dia nak kecilkan, klik kat bawah ni je. Ataupun mana-mana dia try untuk kecilkan. Untuk keluar kesel macam ni supaya dia boleh kecilkan ataupun tu jawapan dia lah. Dia buat macam tu. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi variasi ini? So dia okey, katakan faktor apa? Dia bagilah ya jawapannya So bila cikgu, okey, dia akan jawablah semua soalan ni. Dan dekat guru punya paparan, okey, kalau kita tengok guru punya paparan pula, okey, so kita nampaklah dia punya jawapan kat sini. Variasi tak selanjar ya. So itulah dia. So kita boleh bagi pelajar untuk jawab soalan yang simple lah ya. Okey. Macam Adam dengan Salipin pun okey, cuma dia orang tak label je lah 3, 8, tapi tak apa, cikgu boleh baca 1, 2, 3, so 3 kotak. Bagus. Ataupun letak ke tepi sikit ke supaya boleh nampak. Dia guna jari dia. Boleh lah macam ni. Dia buat label scale satu-satu macam tu. Okey. Lepas tu kalau style macam Nurul, dia buat macam ni. Macam style Nurul dia buat macam ni. Dia buat bilangan 3, 8, 15, 10, 4. Buat macam tu. Dia ada range sekali dengan nilai berapa. Senang direct. Lepas tu kalau Nurul, kalau rajin buat macam tambah macam Salipin tu. Ada 0, 1, 2, 3. Graf yang lengkap dia kena semua ada lah. Macam tu kan. Tengok dekat Shopee pen tu pun dah murah kan. Dekat semua handphone boleh guna kan. But dia orang boleh annotate Dia guna mouse. 13, 14, 15. Graf kau tu tarik atas lagi 15 ni. Okay, letak kat paksi sini. Dalam balik. Merapati paksi. Okay, Samliping dah berjaya. Dah tak ada apa dah. Semua dah lengkap pada punya ni. Tak ada apa nak tambah dah. So, dah tak ada apa. Jadi boleh save bagi kat cikgu. Okay, Samliping punya settle lah ya. Dah cantik dah tu. Okay. Okay, kalau kamu rajin. Bagus. Nanti Adam. Semua ke tepi balik. Okay. Okay Adam, cantik dah. Okay, boleh save. Hilang pula lawa ni. Okay. Sebenarnya dekat button setting dalam whiteboard.fi tu, pelajar boleh save image as. Apa soalan yang kita bagi? Kita kata saya bagi 2 soalan ni. Soalan pertama ni adalah isikan jawapan dan graf. Jadi diorang boleh save apa yang diorang hantar, diorang dah save apa yang diorang buat tu. Diorang boleh save as image. Macam ni kan. Macam contoh, okey, Adam Haikal ya, Farzana. Okey. Dan jangan screenshot sebab ada pelajar yang screenshot dia dapat hantar macam ni. Jangan minta pelajar screenshot. Diorang kena save image as. Bila save image as, baru dia akan dapat hasil yang macam ni. Diorang screenshot ya. Sebenarnya dia kena macam ni. Save as PDF, dia akan dapat sambung ya.
Contoh macam ni kan. Okey, macam student Iman Firdaus ni, dia tak screenshot, dia memang ambil save image as PDF. So dia akan dapat soalan-soalan yang katalah kita bagi 4 latihan, ada 4 lah semua PDF, semua latihan-latihan tu. Tadi cuma bagi 2 soalan saja. Dan diorang mesti dapat macam ni. Dan diorang kalau boleh hantar yang lengkap lah. Macam Sam Liping ni dia dah send yang lain image, patutnya dia hantar yang Sam Liping ni. Ni yang baru dia hantar, yang dia sudah yang ni. Ya. Jadi kita boleh tengok lah dia punya hasil, ya, hasil yang dia buat tu. Kita boleh tengok. Dia akan hantar kita save as image, dan dia akan hantar dua-dua, dan kita boleh lihat dengan jelas lah apa yang dia buat. Ya. Contoh macam okey, kalau contoh ya macam Iman Firdaus ni. Okey. So kita boleh nampak ya yang dia buat lah graf tu.